Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua calon SPM. Mari kita mempelajari subjek sejarah tingkatan 5 dan pada kali ini kita akan mempelajari bab 4 iaitu subtopik yang terakhir 4.4 faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Di mana pada akhir subtopik ini pelajar boleh menganalisis faktor-faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Kekukuhan sistem persekutuan di negara kita berkait rapat dengan konsep keluhuran perlembagaan persekutuan serta penyelarasan yang baik antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan. Sejak negara mencapai kemerdekaan, perlembagaan persekutuan diangkat sebagai undang-undang tertinggi bagi mentakrifkan prinsip persekutuan dan pentadbiran negara. Undang-undang yang digubal oleh Parlimen dan DUN tidak boleh bertentangan dengan peruntukan perlembagaan persekutuan. Parlimen dan Dewan Undangan Negeri tidak boleh menggubal undang-undang yang bercanggah antara satu sama lain. Perlembagaan persekutuan menjadi rujukan utama apabila berlaku ketidakselarasan antara undang-undang persekutuan dengan undang-undang negeri. Perkara 75 Perlembagaan Persekutuan menyebutkan bahawa jika mana-mana undang-undang negeri tidak selaras dengan sesuatu undang-undang persekutuan, maka undang-undang persekutuan hendaklah mengatasi undang-undang negeri. Prinsip keluhuran perlembagaan yang dijunjung ini mengukuhkan sistem persekutuan di negara kita. Seterusnya, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Penyelarasan pentadbiran dibuat antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri melalui mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri serta Majlis Khas. Mari kita lihat tentang mesyuarat Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat dipengerusikan oleh Perdana Menteri serta dihadiri oleh Menteri Besar dan Ketua Menteri. Mesyuarat membincangkan pelaksanaan sesuatu dasar yang diputuskan oleh kerajaan. Gambar yang kita lihat di sini merupakan gambar berkaitan dengan Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Mohamad Yassin, Perdana Menteri Malaysia ke-8 yang berada di 3 dari kiri, mempengerusikan mesyuarat khas Menteri Besar dan Ketua Menteri pada 17 Mac 2020 untuk menyelaras perintah kawalan pergerakan di seluruh negara bagi mengawal wabak coronavirus atau COVID-19. Seterusnya, majlis yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan penubuhan Majlis Negara untuk menyelaraskan pentadbiran kerajaan persekutuan dengan negeri. Antaranya ialah Majlis Kewangan Negara, Majlis Tanah Negara dan Majlis Negara bagi kerajaan tempatan. Mari kita lihat satu persatu. Majlis Keuangan mentadbir hal ehwal berkaitan dengan keuangan seperti pemberian wang, bayaran cukai dan pinjaman kerajaan persekutuan kepada kerajaan negeri. Seterusnya, Majlis Tanah Negara pula membentuk dasar dan mengawal penggunaan tanah untuk kegiatan pertanian, perlombongan, perhutanan dan sebagainya. Yang ketiga, Majlis Negara bagi kerajaan tempatan ialah menjalankan perundingan kerajaan persekutuan dan juga kerajaan negeri untuk membangunkan kerajaan tempatan. Seterusnya ialah majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan.
Perhubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dibuat melalui majlis yang ditubuhkan oleh kerajaan seperti Majlis Keselamatan Negara, Majlis Air Negara dan Majlis Perumahan Negara. Keberkesanan penyelarasan dan hubungan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dapat menjamin sistem persekutuan beroperasi dengan berkesan. Hal ini membuktikan kepentingan bermusyawarah dalam membuat keputusan untuk kemajuan negara. Mari kita lihat sedikit informasi di sini berkaitan dengan Setiausaha Persekutuan bagi Sarawak dan Sabah. Jawatan Setiausaha Persekutuan bagi Sarawak dan Sabah diwujudkan pada tahun 1963, iaitu pada tahun penubuhan Malaysia. Yang kedua, tanggungjawab utama adalah untuk mengeratkan hubungan antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Yang ketiga, jawatan tersebut dihapuskan pada tahun 1982 dan diwujudkan semula pada tahun 1990 berikutan dengan keputusan Jemaah Menteri pada tahun 1989. Sebagai penutup kepada bab 4, sistem persekutuan di negara kita terbentuk berdasarkan landasan sejarah tersendiri. Sejak merdeka, prinsip persekutuan menyumbang kepada kestabilan hubungan antara negeri dan memberikan manfaat kepada kesejahteraan negara. Pembahagian kuasa pemerintahan antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri mewujudkan kerjasama untuk mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang. Pembahagian kuasa merupakan pendekatan terbaik untuk menjamin kekuatan, kekuasaan dan kestabilan negara. Rakyat dan pemimpin pada semua peringkat perlu menunaikan tanggungjawab masing-masing untuk memastikan sistem persekutuan membawa kemakmuran kepada negara. Mari kita imbas kembali apa yang telah kita pelajari dalam bab 4, iaitu sistem persekutuan. Yang pertama, kita telah mempelajari tentang latar belakang sistem persekutuan yang melibatkan pembentukan sistem persekutuan di negara kita. Yang kedua ialah berkaitan dengan kuasa kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, melibatkan pembahagian kuasa, kuasa kerajaan persekutuan, kuasa kerajaan negeri dan peranan kerajaan tempatan. Yang ketiga, kita telah mempelajari tentang kerjasama kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri, melibatkan kerjasama pembangunan sosioekonomi, kerjasama pemeliharaan khazanah negara, kerjasama penyediaan perumahan rakyat dan kerjasama menjamin keselamatan dan kedaulatan negara. Akhir sekali, ialah berkaitan dengan faktor yang mengukuhkan sistem persekutuan. Ada dua perkara, iaitu yang pertama, keluhuran perlembagaan mengukuhkan persekutuan dan yang kedua, penyelarasan kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri. Cikgu harapkan semua pelajar boleh menjalankan aktiviti yang terdapat dalam buku teks ini untuk mengukuhkan lagi pemahaman pelajar berkaitan dengan bab 4. Semoga maju jaya dan semoga cemerlang dalam peperiksaan SPM nanti. Sekian, terima kasih.